maka wajib bagi kita niat mengikut imam apabila kita solat berjamaah. Sekiranya kita tidak berniat untuk ikut imam, maka ketika itu kita tidak mendapat pahala solat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshidu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama untuk kita merungkaikan ataupun menyimak berkenaan dengan perkara-perkara permasalahan di dalam masalah berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menyatakan, "Aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menunaikan salat secara berjamaah. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang bermaksud solat secara berjamaah itu lebih baik daripada solat secara bersendirian sebanyak 27 darajah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam kita melaksanakan solat secara berjamaah ini ada beberapa perkara yang hendak kita perbaiki agar solat secara berjamaah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahalanya. Qala musannif rahimahullah taala, ini suatu fasal pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah, yakni mengikut imam. Maka adalah syarat mengikut imam 12 perkara. Jadi syarat untuk kita melaksanakan ataupun melakukan solat secara berjamaah ini ada 12 perkara. Yang mana yang pertama itu niat mengikut imam. Maka wajib bagi kita niat mengikut imam apabila kita solat berjamaah. Sekiranya kita tidak berniat untuk ikut imam, maka ketika itu kita tidak mendapat pahala solat berjamaah. Tetapi jika kita tidak niat mengikut imam, sedangkan kita solat bersama-sama dengan imam, apabila kita menunggu imam hal keadaan terlalu lama di dalam qiyam, membolehkan solat kita itu batal. Jadi sebabkan itu kita kena solat, kita kena berniat itu mengikut imam. Kita kena solat itu mengikut imam, barulah kita mendapat pahala solat berjamaah. Bila kita kena niat ni ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika itulah kita kena memasukkan ta'yin nafsiyah kita itu mengikut imam ataupun solat secara berjamaah. Adapun bagi imam dibolehkan dia untuk niat menjadi imam itu sama ada di dalam takbiratul ihram ataupun selepas daripada takbiratul ihram. Dan yang keduanya daripada syarat sah berjamaah ini berhimpun keduanya imam dan makmum di dalam satu tempat. Yang mana syarat yang kedua ini dia ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, imam dan makmum itu di dalam masjid. Yang mana imam dan makmum ini yang berada di dalam masjid sah berjamaah dengan mendengar suara dan melihat pergerakan imam. Keadaan yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Dan keadaan yang ketiga, makmum di dalam masjid, imam di luar masjid. Yang mana keadaan yang kedua dan ketiga ini hukumnya sama. Hukumnya sama,
Yang mana hukumnya tadi ini mesti dapat ada laluan, mesti ada laluan antara imam dan makmum. Mesti tahu pergerakan imam dan makmum dan tidak jauh antara imam dan makmum itu 300 hasta, tidak melebihi 300 hasta. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang keempat, kelakuan yang keempatnya. Kelakuan yang keempatnya itu imam dan makmum berada selain daripada masjid, sama ada surau, padang ataupun musola. Yang mana perbuatan kedua dan ketiga ini, dan keempat ini syaratnya jangan ada dinding yang menghalang antara imam dan makmum. Jangan ada menghalang antara imam dan makmum. Dan termasuk dinding itu mana dia? Pintu. Jika kita sholat di dalam musola ataupun di surau, maka ketika itu tidak sah berjamaah apabila pintu tertutup. Mana dia? Orang yang berada di sebelah dinding. Jadi untuk mengikut imam tu dia kena buka pintunya. Mana lagi yang dibilang dinding itu? Yang dikatakan dinding itu apabila ada tabir yang menutup, sebagai contoh makmum muslimin dengan makmum muslimat. Jika ada tabir yang menghalang antara imam dan makmum muslimat itu, jika tiada laluan antara imam dan makmum itu, maka ketika itu jamaah untuk muslimat tidak sah mengikut imamnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita kena buka sedikit tabir itu sekadar ada laluan, ada laluan untuk dilalu, lalu agar boleh sampai ke pada imam. Barulah sah jamaah muslimat yang ikut imam muslimin tadi itu. Itu baru syarat yang kedua pada kelakuan yang keempat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perkongsian kita mungkin setakat itu saja dulu yang mungkin kita kongsikan, dan mungkin kita akan berjumpa lagi selepas ini, dan pada lain hari insya-Allah saya akan teruskan perbahasan berkenaan dengan solat secara berjamaah ini dalam kitab pedoman sembahyang berjamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.